Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad Rasulil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita menyambung pengajian daripada kitab Ayyuhal Walad, Nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat dan juga kitab yang mulia ini, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Kita menyambung pada perbincangan lagi di pertengahan nasihat yang ketiga. Masih lagi berkisar tentang ilmu itu tidak bermanfaat kecuali setelah diamalkan. Pada muka surat yang ke-6, iaitu pada perenggan pertengahan, maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu itu. Allah Ta'ala telah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najmi pada ayat yang ke-39 yang bermaksud, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Sadaqallahul azim. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa seandainya seseorang itu walaupun memiliki ilmu dengan mempelajari kitab ataupun dengan mempelajari satu tempoh yang sangat lama, 100 tahun dia mengaji, dia dapat menghimpunkan 1000 buah kitab. Dia masuk pengajian kuliah duha saja sebulan, ada 30 kuliah duha, dia masuk. Kuliah maghrib pun dia sertai, kuliah subuh pun dia sertai, kuliah zuhur pun dia sertai juga, sehingga dia banyak mempelajari kitab-kitab. Maka kata Imam Ghazali, maka memenuhi kehidupan dengan perkara tersebut tanpa beramal dengan ilmu yang dimiliki, maka belum lagi layak untuk mendapat sebenar-benar rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kecerdikan seseorang, kealiman seseorang terhadap ilmu-ilmu agama bukanlah menjadi dalil bahawa dia adalah seorang yang benar-benar dirahmati oleh Allah. Kita tidak boleh mengukur seorang itu disayangi oleh Allah kerana dia ustaz, tak. Kerana ada orang yang alim dihumban juga ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'yadzubillah min dzalik. Kita tidak boleh mengukur rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kerana dia pandai baca Quran, tak. Tetapi yang diukur adalah apakah dia beramal dengan apa yang telah dibaca, apakah dia membaca dan dia mengamalkan pada setiap perkara yang diketahuinya. Maka seseorang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala akan memberi bantuan untuk dia beramal. Sebab tu bila kita nak turun mengaji, di antara benda yang kita kena niat bukan nak cerdik semata-mata. Kerana kalau nak cerdik, ramai mana orang yang cerdik tapi tidak ada kekuatan untuk beramal. Ramai mana orang yang tahu baca Quran tapi juga malas baca Quran. Ramai mana orang yang tahu kelebihan selawat tetapi mulutnya masih tidak lagi dapat berselawat tidak lebih 100 kali sehari. Ramai mana orang yang dia tahu kalimat istighfar yang mudah, astaghfirullah, yang mudah saja nak disebut, tetapi lidahnya tetap kelu untuk mengungkapkan istighfar, astaghfirullah tidak lebih 100 kali sehari. Jadi siapa yang sebenarnya boleh
berjaya untuk melakukan perkara ini, orang yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niat untuk kita menuntut ilmu ni agar bertambah amalan. Itu yang paling utama lah. Bila kita niat nak datang kuliah duha ni, ya Allah, moga-moga dengan ilmu yang aku pelajari, kejahilan yang dihilangkan hari ini dapat menambahkan amal-amalku di sisi kamu, ya Allah. Maka yang kita minta adalah bertambah amalan. Jadi maka dengan sebab itu, seseorang itu kalau nak dikira alim, maka nescaya makhluk yang paling alim adalah iblis. Nak kira cerdik. Dulu ada makhluk yang paling cerdik, iblis. Dia bukan saja kenal syurga neraka, bahkan dia tengok syurga neraka macam mana. Tetapi apa yang menyebabkan iblis ini dilaknat oleh Allah? Kerana tidak mahu sujud, itu saja. Tidak mahu beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak dipandingkan kecerdikan, iblis lagi cerdik daripada para ulama. Kerana ulama dia hanya dapat mengenali syurga neraka berdasarkan kitab-kitab. Tetapi iblis dapat melihat dengan mata kepala sendiri. Makna dia sudah melihat bagaimana suasana yang tidak dilihat oleh makhluk yang bernama manusia. Maka tetapi iblis tetap tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana disebabkan dia tidak beramal dengan apa yang diketahuinya. Dia sombong terhadap kebenaran yang diketahui. Maka dengan sebab itu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil daripada Al-Quran kenapa pentingnya seseorang itu beramal dengan ilmu pengetahuan. Setelah dibicarakan tentang iaitu kenapa sesuatu ilmu itu dia mesti beramal, maka dibawakan dalil-dalil Al-Quran. Di antaranya dibawakan dalil daripada surah An-Najmi pada ayat yang ke-39. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya. Kita akan mendapatkan pahala berdasarkan apa yang kita buat, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita sempat laksanakan beberapa rakaat pada sebahagian di waktu malam. Kita akan mendapatkan hasil daripada beberapa zikir yang keluar daripada mulut kita, dan berapa rokok dan sujud yang sempat kita laksanakan sewaktu kita hidup di dunia. Maka apa yang kita tak sempat buat, maka itu bukan milik kita. Maka seseorang itu hasilnya adalah berdasarkan apa yang telah diusahakannya. Dan tu ada pula persoalan bila mana mereka membaca ayat ini, lalu ada menimbulkan persoalan, dah Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi yang menceritakan tentang 3 amalan yang tidak terputus walaupun seorang itu telah mati? Tidakkah seolah-olah nampak macam bercanggah dengan ayat ini? Ayat ini kata manusia dapat berdasarkan apa yang diusahakannya, sedangkan Nabi kata ada 3 amalan yang tetap akan diperolehi oleh si mati walaupun setelah dia meninggalkan dunia ini. Sedangkan dia telah mati, dia tak buat apa pun, tapi dia tetap dapat. Sebab apa? Maka kita lihat seolah-olah macam bercanggah, sebenarnya tidak bercanggah. Berdasarkan hadis Nabi yang menyebut idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kata Nabi SAW, apabila matinya anak Adam, maka akan terputuslah segala amal darinya melainkan 3 perkara. Maka kata Nabi yang pertama adalah sedekah jariyah, iaitu sedekah jariah. Sebab apa sedekah jariah ni dia tetap mengalir walaupun setelah kita mati? Kerana sedekah jariah adalah usaha kita sewaktu kita hidup. Kita yang kumpul duit, kita yang simpan duit, dan kita usaha belanjakan duit tersebut dengan usaha kita, maka dengan asbab usaha kita jugalah sebab itu ganjaran tersebut, sedekah tersebut sampai kepada kita. Sebab itu sedekah yang terbaik adalah sedekah waktu kita hidup. Jangan kita harapkan anak cucu kita sedekah bagi pihak kita. Ada orang dia kumpul harta banyak, tapi dia kedekut belanja waktu dia hidup. Tapi dia mengharapkan nanti tak apalah ada anak-anak, nanti anak-anak sedekahlah bagi pihak saya, Ustaz. Tak. Yang terbaik adalah kita sendiri yang menggenggam harta, menggunakan harta tersebut. Kerana anak kita belum tentu dia dapat berbuat baik kepada kita dengan sebenar-benar. Bahkan ada anak, dia tarik balik harta yang diwakafkan oleh mak. Dia tarik balik harta yang diwakafkan oleh ayah. Ni batu bab harta ni jangan kita berharap pada orang. Kerana harta ni boleh mengundang perbalahan. Kadang-kadang apa yang diwakafkan oleh ayah, anak ambil balik. Ayah dah wakaf surau. Ada satu surau di dekat Jalan Kebun. Saya pergi kuliah pada bulan Ramadan.
uh, surau Nurul Syam. Ada. Saya pergi kuliah pada bulan kuliah lepas asar waktu tu, nak hampir berbuka puasa. Sudah kuliah, dia kata, "Ustaz, ni mungkin tahun terakhirlah kami dapat buat program begini di surau." Dalam surau tu dia ada tahfiz yang sudah sekian lama. Saya kata, "Pasal apa pula kami diberi notis untuk dikosongkan tanah ni?" Saya kata, "Ni termasuk tahfiz sekali." Ya, termasuk tahfiz sekali. Sebab apa? Sebab dia kata tanah ni dibeli oleh, kata silap nama apa, Datuk Razali apa, dia beli dengan seorang hamba Allah, sudah pun dibayar dan sudah pun berlaku jual beli, cumanya tak sempat nak pindah milik. Tak sempat nak pindah milik dengan tuan tanah ni. Dan Datuk ni memang dah niatkan untuk surau dan memang untuk kegunaan benda ni. Maka berapa baru-baru ni datang anak yang tuan mempunyai tanah yang lama, menuntut untuk ambil dan dikosongkan, diarah untuk mengosongkan tanah ni. Saya pun tanya betul-betul. Saya kata, memang tanah ni diwakafkan, dibeli? Ya, betul, dah dibeli pun. Dah dibeli, cuma tak, hitam putihnya tak berlaku. Hitam putih pun tak berlaku. Dan yang owner sebelum ni pun dah meninggal, tinggal anak dia. Anak dia yang perempuan datang dengan free hair. Berapa beradik datang dengan lawyer. Dia orang minta berapa bulan sebelum akhir tahun ni kosongkan. Termasuk tahfiz tu kena kosongkan. Sebab tanah tu besar. Tuan boleh cari sendirilah. Nak bagaimana? Sanggup. Sanggup orang yang macam ni. Saya kata, insya-Allah rumah Allah ni Allah yang jaga, saya kata. Betul tuan, ada orang yang orang dah wakaf pun dia boleh ambil balik. Walaupun kalau itu bukan hak dia dah. Orang dah beli dah dengan ayah dia. Itu pun dia boleh ambil balik. Sebab apa? Sebab dia kira pada undang-undang makhluk, tidak dikira pada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Bahkan berlaku ni depan mata saya. Ada satu surau dekat kampung mertua saya di Dungu. Ayah dia pun dah meninggal. Surau tu pun dah surau batu. Sebahagian batu, sebahagian kayu. Yang orang guna sebelum ni. Bila orang kampung nak solat selepas kematian ayah dia, anak dia halau. Dia kata, "Tak boleh. Jangan kamu sembahyang sini, ni tanah aku," dia kata. Ni tanah saya punya ni. Sampai orang pun tak pergi sembahyang. Surau tu masih ada lagi hari ni. Orang kampung terpaksa cari tanah lain, buat satu surau yang baru depan surau yang lama. Bagaimana nak menunjukkan pada kita, kadang-kala yang kita dah wakaf pun orang boleh ambil. Sebab itu kita nak buat baik, jangan berharap pada orang. Maka kita sendiri yang saat kita ada peluang buat baik, cari di mana ruang saja kebaikan kita yang buat. Maka orang yang selagi mana orang menggunakan sedekah jariah kita buat, kita infak mesin air untuk kegunaan masjid. Selagi mana orang guna mesin air tersebut, kita dapat pahala. Kita buat satu perjanjian, saya nak bayar bil api, bil air untuk 20 tahun masjid Isyak ni, saya nak bayar. Maka berapa bulanan saya nak bayar. Dah buat kontrak siap-siap. InsyaAllah selagi orang guna, maka kita mati pun dapat pahala. Kita buat tempat persinggahan. Orang musafir, kita buat tempat persinggahan untuk orang singgah, solat dan sebagainya. Lagi orang guna, kita dapat pahala. Kenapa? Kerana sedekah itu yang kita buat kerana usaha kita waktu kita hidup. Jadi sebab itu, dia tetap akan mendapatkan hasil. Kemudian kata Nabi yang kedua, iaitu au ilmi yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang kamu manfaatkan. Sebab apa ilmu yang bermanfaat ni? Kita tetap dapat saham pahala walaupun setelah kita mati. Walaupun kita ni dah mati, tapi tetap dapat pahala daripada ilmu yang kita manfaatkan, kerana ia adalah usaha kita. Kita yang cari ilmu, kini kita pula yang berusaha mengajarkan ilmu tersebut, dan kemudian dengan ilmu tersebut orang beramal, orang jadi cerdik, boleh solat kerana kita yang ajar, maka tetap mendapat saham kita walaupun setelah kita mati, kerana ia adalah usaha kita. Lepas tu yang terbaik, kita nak mengajar di kuliah duha, barangkali orang tak jemput kita sebab kita tak ada tauliah. Jadi yang kita boleh ajar anak cucu kita dekat rumah. Selalu saya sebut ibu-ibu, anak tok-wan yang ada cucu, biar anak cucu kita pandai baca Fatihah pun tak apa dah, asal di tangan kita. Tak pandai semayang sebenar, pandai paling-paling tidak dia boleh baca Fatihah lancar kerana usaha kita. Bayangkan berapa kali dia solat dan bayangkan berapa tahun dia solat. Dan anak ni dia solat, sekali dia dah pandai semayang kerana ilmu yang kita ajar. Bayangkan bila dia dah beranak pinak kelak dan dia ajar anak dia pula, selama itu pahala mengalir pada kita.
Jadi sebab tu walaupun kita hanya ajar surah Fatihah, tak orang hari ni tak dia sanggup anak dia pandai di tangan orang. Dia panggil tu orang sibuk ustaz tak sempat. Dan takkanlah surah Fatihah pun tak sempat nak ajar anak, biar anak kita pandai baca surah Fatihah pun tak apa. Cucu kita biar pandai, jangan pandai di sekolah dapat pahala kat sekolah. Kalau pandai kat rumah dapat pahala orang kat rumah. Jadi makna nak kata kalau ilmu yang berkenaan dengan bacaan Fatihah pun mengalir sebesar itu pahala, bagaimana dengan ilmu yang lain? Anak kita pandai puasa sebab kerana kita. Anak kita pandai sedekah sebab kita yang ajar. Anak kita pandai baca Quran kerana kita. Jadi maka dengan sebab itu, ini yang kita boleh ajar. Nak mengajar kat Dewan Kuliah ni barangkali susah dah. Maka yang kita boleh buat, ajar di rumah. Maka dengan sebab itu, jangan pernah kita mensia-siakan ilmu yang kita cari. Usahalah untuk manfaatkan ilmu tersebut. Ataupun kerana kita beli kitab, kita tinggalkan kitab yang kita beli, lalu anak kita pun guna kitab kita, pun dapat pahala. Sebab tu saya pesan pada jemaah, belilah kitab walaupun kita tak tahu ustaz mengajar sampai kat mana dah. Tiap kali ustaz mengajar dia buat-buat belik, dia pun tak tahu ustaz mengajar kat mana pun tak tahu. Sampai habis khatam kitab, buat-buat belik depan ustaz. Ada orang macam tu kerja dia. Nak tanya segan, tapi kitab dah beli dah. Tak apalah, paling-paling tidak kita mati kitab tersebut, barangkali anak-anak kita akan guna balik. Jadi maka dengan sebab itu dapat saham pahala pada kita. Kemudian kata Nabi, iaitu awwaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang soleh yang mendoakannya. Pasal apa anak soleh pun dapat saham pahala kepada kita yang mati? Anak soleh yang mendoakan kita sampai saham kepada kita. Kerana apa? Kerana usaha kita anak tersebut jadi soleh. Usaha kita lah. Anak tersebut membesar jadi soleh. Kita yang pilih sekolah mana kita nak hantar. Kita yang pilih kawan mana dia nak berkawan. Kita pilih guru mana dia nak berguru. Dan kita pula yang bayar yuran dia. Tak cukup begitu, kita pula gajikan guru Quran datang ke rumah. Kita yang bentuk dia untuk jadi anak soleh. Kita yang nasihat dia setiap hari. Kita yang beletir pada dia setiap masa. Maka kerana usaha kita ni, bentuk anak ni sampai jadi soleh, maka kita mendapatkan hasil daripada usaha tersebut. Hasilnya bila? Dunia dan juga akhirat. Kita dapat. Kan usaha kita. Jadi anak yang soleh ni kerana usaha kita, maka kita mendapatkan daripada perkara tersebut. Jadi maka dengan sebab itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan mendapat sesuatu melainkan apa yang telah diusahakan. Maka harta yang diusahakannya dimanfaatkan, dapat pahala. Ilmu yang dicari lalu disebarkan, diamalkan, dapat pahala. Kemudian dia usaha pula lahirkan anak. Buat anak ni, makna lahirkan anak, besarkan anak, ni satu kerja yang susah. Tetapi sampai anak tersebut usaha dia menjadi soleh, solehah, perempuan, anak perempuan dia, maka dengan usaha tersebut dia layak mendapatkan ganjaran dunia dan akhirat. Lalu Allah Ta'ala datangkan firman-Nya, lalu didatangkan firman Allah Ta'ala yang lain di dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesiapa yang mengharap akan bertemu Tuhannya, maka hendaklah ia beramal akan amalan yang soleh. Maka dalil yang seterusnya, kenapa wajib kita beramal dengan amal yang soleh? Kerana tidak ada cita-cita yang tertinggi bagi setiap hamba untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lebih hebat daripada nikmat syurga adalah nikmat pertemuan hamba dengan Tuhannya. Sehingga dikatakan saat hamba bertemu dengan Tuhannya dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, maka dia akan lupakan segala nikmat yang telah dia dapat dalam syurga Allah. Batu cita-cita kita yang paling hebat nak jumpa dengan Allah. Jangan cara yang macam mana? Wallahu a'lam. Dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang beriman, yang soleh, insya-Allah dia pasti bertemu dengan Tuhannya di akhirat kelak. Ini tetapi pertemuan kita dengan Allah dengan cara yang macam mana? Yaitu disebut falyamal amalan salihah. Orang nak bertemu dengan Allah, dia mesti beramal dengan amal yang soleh. Maka dia mesti mempersiapkan dengan amal yang soleh. Karena Allah Ta'ala tidak akan ingin memandang seseorang yang dari kalangan pemaksiat. Allah Ta'ala tidak akan memandang wajah ahli maksiat. Allah Ta'ala tidak akan memandang wajah yang pada wajahnya itu ada mulut yang sentiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita beramal dengan amal yang soleh. Maka di sini menunjukkan tuntutan beramal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita nak tahu amal ni soleh ke tak soleh macam mana, mengajilah. Amal ni soleh kalau kena pada syarak. Kalau kena pada syarak, betul pada syarak, baiklah amalan. Kalau tak kena pada syarak, maka buruklah amalan. Kita nak menentukan amal baik buruk bukan pada pandangan netizen. Ada orang dia ukur. Orang kata macam mana kalau kuat. Dia tak ukur pada pandangan Allah. Dia ukur pada pandangan orang ramai. Kalau orang ramai kata betul, betul lah. Tak, kita bukan diukur betul salah dengan pandangan orang, dengan pandangan Allah yang disebut sebagai pandangan syarak. Jadi maka dengan sebab itu, maka kita mesti beramal dengan amal yang soleh. Lalu kemudian disebut lagi di dalam firman Allah Ta'ala yang lain di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-82. Allah Ta'ala menyatakan jazaa'an bima kanu yaksibun. Balasan yang diberikan kepada mereka itu adalah sebagai balasan bagi amal yang telah mereka lakukan. Maka ayat ini juga menceritakan, ayat ini pada ayat yang ke-81 dan 82 surah At-Taubah. Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana sifat orang munafik apabila mendapat seruan untuk berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang munafik bila dapat seruan untuk berperang, mereka sengaja melambat-lambatkan pergerakan mereka. Saja buat-buat lambat. Buat-buat hantar anak pergi klinik dulu, contohlah. Buat-buat sibuk jaga kebun. Buat-buat basuh kereta. Jadi saja dia melambat-lambatkan supaya Rasulullah dan para sahabat ni ke depan, lalu mereka tertinggal ke belakang. Lalu mereka boleh beralasan, dia kata, ya Rasulullah, kami bukan tak nak perang, tapi kami tertinggal. Tak jumpa cari Rasulullah kat mana tadi. Ini perangai orang munafik. Dia saja melambat-lambatkan. Supaya apa? Kerana mereka ni, sebenarnya mereka ni bermuka-muka. Kenapa? Kerana nak tunjuk baik depan Rasulullah. Jadi, ya Rasulullah, kami ni nak perang sangat, ya Rasulullah. Tapi kebetulan, anak pula tak berapa sihat. Anak tu yang tiba-tiba tertinggal, tengok-tengok dah jauh dah. Jadi kami memang niat, ya Rasulullah, di hati nak perang bersama dengan kamu. Ini perangai orang munafik. Dan dia bergembira dengan apa yang dia buat. Dia seronok. Dia seronok dengan perbuatan mereka itu. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada orang munafik pada ayat yang ke-82 surah At-Taubah, iaitu katakanlah kepada mereka api jahanam itu lebih panas dan tersangat panas. Maka jikalau mereka mengetahui, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sambungan daripada ayat di dalam kitab ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, falyadhaku qalila wal yabku kathira jazaa'an bima kanu yaksibun. Itu ayat penuhnya. Maka Allah Ta'ala menyatakan jikalau mereka mengetahui, maka mereka akan tertawa sedikit dan menangis banyak terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya, atas dunia ni sukalah kamu dengan perbuatan-perbuatan maksiat kamu sekejap je. Orang-orang yang berbuat maksiat ni sukalah dia dengan perbuatan maksiat. Seronoklah sekejap pergi konsert. Seronoklah tuan-tuan, sekejap joget. Boleh dapat keseronokan dengan maksiat yang kita buat. Tetapi tangisan kita di hadapan Allah itu jauh lebih panjang. Maka dengan sebab itu, berdasarkan kerana apa? Kerana apa yang kita perbuat di dunia ini. Orang yang banyak bergembira dengan kemaksiatan, dia akan banyak menangis di hadapan Allah. Orang yang banyak menangis kerana kesusahan hidup atas dunia, menangis selalu. Teringat dengan masalah hidup, suami pula perangai jahat, teringat pula anak pula perangai jahat, teringat pula dengan kesusahan hidup, teringat pula dengan kemiskinan, teringat pula dengan macam-macam masalah, masalah menantu, masalah cucu, teringat pula dengan masalah, sehingga dia banyak menangis kerana ujian hidup. Maka orang ini akan bergembira panjang di hadapan Allah kerana kesabarannya menghadapi ujian di atas dunia ini. Kerana apa? Sebab itulah, kerana Allah membalas berdasarkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Maka dengan sebab itu, sebagaimana orang munafik dibalas kegembiraan mereka meninggalkan ketaatan dengan dibalas azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka begitulah sebaliknya orang yang beriman, yang taat kepada Allah, dia seolah-olah dilihat bersedih di atas dunia. Orang beriman ni banyak ujian yang Allah Ta'ala uji dah. Tetapi di akhirat kelak mereka lah yang bergembira berpanjangan. Makin kuat sabar, makin kuat ujian. Makin kuat taat, makin banyak ujian. Ni Allah Ta'ala akan menguji manusia. Sebab itu kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, hidup mereka penuh dengan kesedihan. Hidup mereka dengan penuh kekecewaan. Tetapi disebabkan kerana mereka meyakini bahawa setiap amal yang mereka perbuat di dunia ini
pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalil yang seterusnya dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahfi pada ayat yang ke-107 dan 108. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Suratul Kahfi pada ayat 107 dan 108. Kata Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga Jannatul Firdaus itu sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka sudah tidak mau lagi mencari tempat yang lain daripadanya sebagai ganti. Dalil yang seterusnya, kenapa kita mesti beramal dengan ilmu yang kita dapat? Kerana tempat yang kita tuju adalah Jannatul Firdaus, syurga yang paling tinggi. Lepas tu kalau kita nak minta syurga, kita kena minta syurga yang tertinggi di sisi Allah. Syurga apa? Jannatul Firdaus. Ini syurga yang paling tinggi. Ini dikatakan oleh ulama, mintalah syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Kalau dalam doa kita, ya Allah masukkanlah kami dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Kalau boleh ditambahkan lagi. Ataupun niat bila sebut syurga tu, yang terbayang adalah syurga Firdaus. Kenapa? Kerana kita nak, jangan kita doa, ada orang dia doa, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga, syurga cak ayam pun tak apalah. Syurga biasa-biasa pun okeylah. Tak, kita nak minta mesti kena minta yang tertinggi. Kita kalau bab dunia, kita nak mohon kalau bantuan yang paling mahal sekali. Dapat ke tak dapat itu lain kira. Yang paling mohon dulu. Itu kalau dalam bab dunia. Kalau nak minta bantuan mesti kena minta banyak dulu. Dapat sikit banyak itu lain kira, yang penting minta banyak. Ada orang minta bantuan, dia kata minta sikit-sikit je lah, tak apalah. Asal dapat sikit-sikit pun okey lah. Dia mungkin dua, dapat sikit ataupun tak dapat langsung. Jadi bila kita minta yang paling tinggi. Minta syurga yang paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menceritakan apa syarat seseorang itu untuk mendapatkan Jannatul Firdaus. Iaitu pertama disebut alladzina amanu, dia mesti beriman kepada Allah. Kemudian wa amilus solihat, beramal soleh. Sebab apa Allah Ta'ala meletakkan syarat utama mesti beriman? Kerana orang kafir tak akan masuk syurga walaupun dia baik. Itu kita mesti beriman, pegangan kita. Sebab ada orang baik tapi tak beriman. Ada orang baik sedekah tapi tak beriman. Pasal apa dia sedekah? Dia kata ada ong kalau sedekah. Ong ni untung. Ada tuah bagi dia. Ada orang yang bukan Islam datang tapi dia nak sedekah. Saya terima je. Tak ada masalah. Cuma bagi dia, dia tak akan dapat pahala. Kerana pahala dosa ni orang beriman je. Jadi maka dengan sebab itu dia tak dapat. Jadi di sinilah orang-orang sekular, puak-puak sekular, dia menggunakan dalil ini dengan meletakkan Allah ni zalim. Dia kata apa? Di antara persoalan mereka, dia kata di mana terletak adilnya Allah? Di mana keadilan Allah? Orang Islam yang jahat di akhirat kelak tempatnya tetap adalah syurga Allah, pengakhiran yang paling akhir sekali. Walaupun dia masuk neraka sekejap, dia akan masuk syurga Allah. Kalau orang ni Islam, iman tetapi jahat. Sedangkan orang yang kafir, walaupun baik, kekal dalam neraka jahanam. Di mana adil Allah Ta'ala? Ini puak-puak ni dia tanya soalan begitu. Kita kalau orang tanya, kita nak jawab apa? Mana adil Allah? Kalau orang Islam, jahat macam mana pun, nanti dia akan tetap masuk syurga. Jahat macam mana pun, selagi ada iman dia pada Allah, dia boleh masuk syurga. Tapi orang kafir, walaupun dia sedekah, dia pakai tudung, tapi dia kafir, maka dia tetap masuk neraka Allah Ta'ala. Di mana keadilan Allah? Kalau orang tanya kita nak jawab apa, agak-agak lah. Agak-agak kalau orang main tanya kita, mana adil? Kalau kita fikir macam tak adil lah Allah ni. Jadi ada seorang pensyarah daripada Indonesia, yang dia sangat dia banyak berdebat dengan puak-puak ni. Dia memberi satu contoh permisalan yang cukup mudah untuk difahami. Dia kata macam ni lah, dia kata, baik kalau kamu kata di mana keadilan Allah, maka dia buat perumpamaan mudah. Kita ada anak, kita seorang mak, kita ada anak yang kita kandungkan dia, kita lahirkan dia, kita besarkan dia dengan tangan kita sendiri. Selama 30 tahun kita besarkan dia, kita jaga dia. Dan anak ni semua dia taat pada kita. Dia beramal dengan amal kebaikan. Kita suruh basuh pinggan, dia basuh pinggan.
Kita suruh dia sidai kain, dia suruh lipat kain. Memang bagus sungguh lah. Cuma satu sahaja dia tidak dia tidak setuju dengan kita. Iaitu dia tanya kita balik, mak ni betul ke mak saya? Dia tak mengaku kita ni mak dia je. Dia kata, mak saya kalau mak suruh lipat kain, saya boleh lipat kain. Mak kalau suruh pergi kedai, saya boleh pergi kedai. Tak perintah mak. Cuma pada satu je saya tak setuju. Betul ke mak ni mak saya? Ini saya tak nak mengaku ni. Orang kafir, dia baik, tapi bila tidak ada iman, kenapa tak ada iman? Dia tak mengaku tu Tuhan dia. Kita kalau anak kita baik macam mana pun tak mengaku kita mak dia, jawab dia, tak ada tempat kamu dalam rumah ni. Berambuhlah kamu. Baiklah macam mana pun. Dan kamu tak mengaku aku mak kamu. Berambuhlah kamu daripada rumah ni. Maknanya sampai begitu sekali sakitnya hati kita. Bayangkan kalau hamba yang tak mengaku Allah Tuhan dia. Dia baiklah macam mana pun. Dia tolong orang, dia sedekah pada orang. Cuma dia tak ada iman. Dia tak mengaku. Dia tidak ada kalimah syahadah di dalam hati. Maka kalau pada urusan kekeluargaan pun kita tak boleh terima pada urusan pengakuan, bagaimana dalam urusan kehambaan kepada Allah? Jadi jawapannya mudah. Kalau seorang mak pun tak boleh terima anak tak mengaku dia mak dia sendiri, walaupun itu anak kandung dia, bagaimana Allah yang hamba dia tak mengaku dia Tuhan dia? Maka dia takkan ada tempat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahnya. Tadi maka nak menunjukkan pada kita syarat seorang yang buat baik agar dia boleh masuk syurga, dia mesti beriman kepada Allah. Begitu juga syarat orang yang cerdik untuk diangkat darjat. Ada satu ayat yang kita biasa dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat di kalangan orang yang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan. Maknanya Allah angkat darjat orang yang berilmu ni dengan syarat dia beriman. Sebab ada orang tak beriman cerdik. Ada. Dia di barat ni dia ada buat tokoh-tokoh dia yang cerdik-cerdik ni disuruh mengaji di Universiti Islam. Ditukar nama mereka ke dalam nama orang Islam. Mengaji hadis, mengaji Quran yang dipanggil orientalis. Orientalis ni mereka pandai bahasa Arab. Mereka pandai mengaji hadis, lebih pandai pada ustaz yang mengajar. Cumanya mereka kufur pada Allah. Tujuan mereka mengaji untuk memesongkan manusia daripada ajaran agama Allah. Itu tujuan. Mereka dibayar dengan upah yang mahal. Jadi tujuan dia mereka mengaji Quran, mengaji cerdik, pandai bahasa Arab. Cumanya tak ada iman pada Allah. Maka dia tetap manusia yang hina di sisi Allah. Tapi orang yang berilmu ada iman kepada Allah, Allah angkat darjat kemuliaan. Jadi di sini nak menunjukkan syarat pertama mesti iman. Lalu kemudian yang kedua, beramal dengan amal yang soleh. Ada orang beriman tapi tidak ada amal. Beriman tapi tak nak sembahyang. Ada orang Islam tapi tak nak sembahyang. Maka dia tetap tidak akan mendapat syurga Firdaus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, maka dalil ini menunjukkan seorang yang ingin masuk syurga, dia mesti memiliki amal-amal yang soleh. Cumanya kita kena fahamlah, bila orang kafir nak buat kebaikan, yang tu kita tak boleh larang. Yang tu kita tak boleh larang. Tiba-tiba orang kafir datang nak sedekah dekat Masjid Al-Irsyad. Kita tak boleh, kamu kafir. Aku tak nak terima duit kamu ni. Kamu ni orang yang kufur pada Allah, aku tak nak terima. Tak boleh. Jangan buat kebaikan. Kebaikan siapa-siapa boleh buat baik. Siapa-siapa yang nak sedekah, dipersilakan. Nak tolong, nak buat baik, dipersilakan. Bahkan siapa yang menghalang orang buat baik, dia pula yang berdosa. Cuma kita kena faham, moga-moga kebaikan yang dia buat tersebut Allah buka pintu hidayah daripada hidup dia. Ya, kadang-kadang orang kafir, ada yang orang kafir ni yang hampir akhlak dia macam orang Islam. Ada pemain bola yang sedekah untuk Palestin, ada. Kerana dia sedih melihat peperangan yang berlaku, lalu dia pun bersedekah untuk rakyat di bumi Palestin. Ialah perbuatan tu baik, tetapi moga-moga kebaikan itu membuka pintu hidayah, dapat dia terima hidayah, cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian disebut lagi dalil Al-Quran yang terakhir dibawakan oleh Al-Imam Ghazali. Firman Allah Taala yang lain di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, iaitu kata Allah kecuali, dengan artinya tidak akan masuk neraka orang yang bertaubat dan beriman serta beramal dengan amal yang soleh.
Maka ayat yang terakhir dalil kenapa kita ni wajib beramal dengan ilmu kita. Kerana Allah mengharamkan golongan yang masuk ke dalam neraka Allah. Allah kecualikan golongan yang masuk ke dalam neraka, iaitu mereka yang memiliki iaitu 3 sifat. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, bertaubat, suka bertaubat. Kemudian beramal dengan amal yang soleh. Jadi sebab itu 3 sifat ni mesti ada pada kita. Beriman, kemudian segera bertaubat. Ada buat silap, terus bertaubat. Jangan kita kata, ustaz nanti kalau taubat buat dosa balik. Tak apa, bertaubat. Karena mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat itu jauh lebih buruk daripada orang yang sentiasa bertaubat pada Allah lalu dia mendahului kematiannya dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan sebab itu bertaubat, segera bertaubat. Jangan pernah putus melakukan kebaikan. Bertaubatlah, hiduplah walaupun hidup dalam keadaan berdosa, buat maksiat pun bertaubat. Lepas tu seseorang yang dia ada buat dosa, jangan pernah putuskan tali hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada ibadat yang dia tak pernah putus pada Allah, itulah yang menyelamatkan dia untuk daripada mendapat seksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membantu dia untuk dia beramal dengan amal soleh pada akan datang. Bagaimana ada kisah perampok. Perampok ni, ketua perampok. Satu hari lepas dia rompak di satu kampung, lalu mereka ni dijamu dengan air. Geng-geng perampok ni lepas ambil hasil rompakan orang, merompak orang mencuri, lalu kemudian diorang ni pun meraihkan kegembiraan. Dijamu air. Bila nak dijamu air ni, dihulur air kepada ketua perampok. Lalu ketua perampok ni tak minum. Geng-geng perampok ni terpaksa apa bos tak minum. Dia kata aku puasa hari ni. Ini cerita betul. Dia kata aku puasa hari ni. Lalu orang kata, bos kita ni perampok bos. Mana kita ni perampok sedar diri tak ni? Kita dah makan harta orang tu pun haram dah. Tiba-tiba puasa, pelik kan tu? Tiba-tiba puasa. Lalu dia kata apa? Aku tidak. Ya betul, aku tahu apa yang kita buat ni dosa. Tapi aku masih lagi bergantung harap pada satu hubunganku dengan Allah, iaitu dengan ibadat puasa aku. Ni aku sayang nak tinggal. Ya walaupun aku ni suka ambil hak orang. Dia ada orang tuan-tuan. Dia ni kaki maksiat, joget dengan apanya, tapi tak tinggal semayang. Makna dia masih lagi ada tali yang bergantung, talian akhir hayat yang bergantung dia dengan Allah, iaitu solat. Walaupun dia ni hidup maksiat tu. Lepas tu kita jangan hukum orang. Ni joget ni ahli neraka ni. Ni ahli neraka ni. Semua ahli neraka. Dia seorang je syurga. Jadi maka dengan sebab itu, sehinggalah beberapa tahun selepas daripada dia ni terlibat dengan perampok, satu hari seorang yang pernah dirompak oleh orang ni bertemu dengan perampok ni di tanah haram menunaikan haji. Dia kata, bukankah kamu yang rompak aku dulu? Dia kata, ya dulu aku ni perampok, sekarang aku telah bertaubat pada Allah. Disebabkan kerana amal solehku tadilah bermula kerana aku tidak pernah meninggalkan puasa. Lalu Allah selamatkan aku, lalu aku tinggalkan maksiat sehingga aku banyak melakukan amal soleh. Sebab tu tuan-tuan, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Walaupun kita banyak maksiat, dosa kita waktu muda ni banyak. Dengan kita tak tutup auratnya, free hairnya waktu muda, pengajian lagi lah tak ada. Mengaji Quran lagi lah tak ada. Dosa yang banyak. Tapi ada talian hayat kita dulu yang mungkin ada, yang kita tak tinggal zikir, tak tinggal semayang kita, walaupun kita teruk, kita tak tinggal semayang. Allah selamatkan kita dengan amal soleh kita. Sebab itu bertaubat, teruskan bertaubat dan perbanyakkan amal yang soleh agar kita dapat menutup iaitu kejahatan yang kita buat dengan amal kebaikan. Nabi SAW ajar pada kita, bila kita tersilap buat satu kesilapan, tersilap mengumpat ke, tersilap buat dosa ke, tersilap sangka buruk pada orang, maka cepat-cepat tutup kesilapan kita tadi dengan memperbanyakkan amal yang soleh. Cepat-cepat. Apa yang amal soleh kita boleh buat cepat-cepat? Istighfar lah. Astagfirullah. Tersilap sangka buruk dengan orang, astagfirullah. Tersilap buat apa lagi? Boleh sedekah. Boleh ambil air semayang, ambil semayang. Boleh baca Quran, ambil baca Quran. Boleh semayang 2 rakaat, semayang 2 rakaat.
Tutuplah segala kejahatan yang kita buat ni dengan hukumkan diri kita ni cepat-cepat buat kebaikan. Bila mari rasa bersalah, mari rasa nak bertaubat, terus segera bertaubat. Terus segera buat amal soleh. Jangan tangguh-tangguh. Kan orang yang beriman ni Allah sentiasa ilhamkan untuk dia buat baik ke dalam kehidupan. Jadi kita ni kalau nak sentiasa sibuk dengan amal, datang saja lintasan ilham untuk buat kebaikan, jangan tangguh. Hari ni rasa nak baca Quran je, ambil Quran baca. Buka application Quran, ambil baca 2-3 ayat, tutup. Bila rasa nak buat, terus buat. Jangan tangguh. Bila tangguh memang tak buat punya. Bila kita kata hari ni rasa nak baca Quran, nantilah. Nantilah pergi open house dulu. Balik open house baca Quran. Tak baca Quran, kenyang, tidur terus. Jadi maknanya, bila kita ada satu ilham rasa nak buat baik, jangan tangguh. Teruskan buat kebaikan. Jadi maka di sinilah seseorang itu dia akan sentiasa sibuk dengan amal yang soleh. Moga-moga dengan kesibukan dia dengan amal soleh tadi, lalu Allah Ta'ala menjadikan rahmat Allah sentiasa melimpah ruah ke dalam kehidupannya. Jadi maka dengan sebab itu, maka disebut lagi, dan apakah pula yang engkau kata berkenaan dengan hadis ini apabila engkau tidak beramal dengan ilmu-ilmu engkau. Ni insya-Allah kita akan sambung pada pengajian kita pada akan datang, iaitu berkisar tentang dalil hadis pula berkenaan dengan amal, dan kemudian berkenaan dengan kata-kata daripada ulama berkenaan dengan amal yang soleh. Jadi apapun muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyak dalil Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang amal soleh, banyak. Cuma dibawakan di dalam kitab kita ni hanya sebahagian daripada dalil Al-Quran berkenaan dengan amal yang soleh. Kalau nak kira banyak lagi, antaranya dalam surah Al-Mulk yang kita baca, yang Allah Ta'ala sebut, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kematian, Allah Ta'ala jadikan kita mati, hidup dan mati pula. Maka tujuannya apa? Kerana Allah Ta'ala untuk melihat, menilai siapakah yang terbaik akan amal. Ahsanu amala. Dalam bahasa Arab bila sebut ahsan di atas wazan af'al, maknanya imbuhan lah. Kalau kita biasa sebut ahsan, akram, akbar, Allahu akbar, dia berdasarkan kenapa ini macam kata imbuhan. Hasan ni baik, tapi bila sebut ahsan, yang paling baik, yang terbaik. Kabir ni besar, tapi bila sebut akbar, yang paling besar. Sebab itu bila kita takbiratul ihram, kita sebut Allahu akbar. Kita tak sebut Allah kabir. Kita sebut Allahu akbar, Allah yang paling besar. Sebab itu karim ni mulia. Tapi bila disebut akram, maka dia terpaling mulia. Ini bahasa Arab. Dia punya. Secara tu tak wajib lah, cuma pengetahuan tambahan. Cuma nak kata ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Mulk, ahsan, yang terbaik. Terbaik ilmu ke tak? Amalan. Kerana Allah Ta'ala tahu. Ramai orang boleh cerdik, hafal Quran, hafal hadis boleh, tapi belum tentu dia orang yang terbaik akan amalannya. Jadi maka yang Allah Ta'ala tengok bukan ilmu seseorang itu, tetapi akan amalan yang terbaik. Cuma amalan yang terbaik tidak akan dapat sempurna sesuatu amalan melainkan dengan ilmu. Jadi maka dengan sebab itu, bila seorang itu beramal, maka dia akan mencari ilmu. Jadi maka dia akan beramal dengan ilmu tersebut. Jadi nak menunjukkan banyak dalil-dalil betapa Allah Ta'ala ini menuntut kepada kita untuk kita sentiasa beramal dengan amal yang soleh. Maka kita sentiasa minta dengan Allah tiap kali lepas sembahyang, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini lepas sembahyang jangan tinggal. Bacalah. Tak baca dalam doa pun, bacalah dalam zikir kita. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantukanlah kami ni ya Allah untuk ingat padamu ya Allah, wa ala ala zikrika wa syukrika, untuk bersyukur pada kamu ya Allah, wa husni ibadatik, untuk kami ni memperelokkan, memperindahkan, iaitu ibadat kami, ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ini yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi setakat itulah sebagai perkongsian ringkas pada pagi yang mulia ini. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita dan kebaikan pada pertemuan kita. Tak boleh lama hari ni dia cuti sekolah, dia tinggal kat cucu kat rumah. Tak. Jadi
InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi pada bulan depan, ada rezeki. Saya pun tak tahu sebenarnya. Saya ni kemungkinannya berangkat pergi haji, kemungkinan lah. Cuma tak beritahu ni sebab tak confirm. Tak beritahu, cuma tak tahu bila. Mungkin dalam masa terdekat. Jadi tak tahu sempat ke tak sempat. Sebab seorang datuk ni dia nak sponsor saya baru ni. Jadi dia cakap kat saya, dia kata, Ustaz, bagi pasport Ustaz, saya nak hantar Ustaz ke Mekah. Jadi saya pun bagilah kat dia. Jadi staff dia pun kontak saya, suruh buat medical check up pun dah buat dah. Jadi maknanya cuma dia kata tak apa Ustaz, dia kata tunggu tarikh je. Ustaz packing saja beg, dia kata. Tu yang kita bimbang tu, takut nanti 2-3 hari. Sebab dia kata yang tabung haji pun ada yang pergi last minute, tahu 5 hari sebelum kena berangkat, ada yang 4 hari sebelum kena berangkat. Jadi saya pun tak tahu bila. Jadi kemungkinan dalam masa terdekat lah kot. Tapi tak tahu, kalau sempat kuliah duha. Jadi dia cuma bersedialah, tu tak berani nak beritahu tu. Cuma takut-takutlah, tu doakanlah dipermudah. Saya pun tak sangka juga. Last minute. Dapat berita ni pun last minute. Rezeki kot, saya kata rezeki jaga anak-anak yatim. Rezeki jaga budak-budak, anak-anak di Tafi ni rezekilah kot, saya kata. Jadi itulah doa-doa lah. Dan kalau berangkat sebelum kuliah pun saya minta doa, minta ampun, maaf lah. Jadi itu maklum awal ni kot tak mengejut sangat. Jadi insya-Allah, jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang saya minta maaf, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.